Salam sejahtera saya ucapkan kepada pensyarah iaitu Dr. Mala. Baiklah, pada kali ini saya Eliani Anak Serban dan rakan saya Jenalik Anak Leo akan membentangkan tentang tugasan 3 SJHK 3043 Sejarah Lisan dan Pendokumentasian. Soalan kami ialah bincangkan perbezaan kritikan luaran dan kritikan dalaman dalam bidang sejarah. Baiklah, saya memulakan pembentangan dengan menjelaskan tentang kritikan sumber. Kritikan sumber ini merupakan proses pentafsiran bukti iaitu satu ujian untuk mendapatkan kebenaran. Dalam proses ini, beberapa perkara yang dilaksanakan termasuklah menilai benar atau palsu sesuatu sumber sejarah untuk menghasilkan satu ilmu sejarah yang tulen dan boleh dipercayai. Terdapat dua jenis kritikan sumber iaitu kritikan luaran dan kritikan dalaman yang akan dibincangkan dengan lebih mendalam lagi. Baiklah, kita pergi secara sepintas lalu kepada kritikan luaran. Kritikan luaran ini merupakan satu kaedah untuk menguji sesuatu sumber dari aspek luaran dan fizikal sumber tersebut. Kritikan luaran ini dijalankan berdasarkan persoalan iaitu bila, siapa, di mana dan apa. Kritikan luaran dilaksanakan melalui 4 kaedah iaitu ujian kimia, ujian bahasa, ujian tulisan tangan dan ujian bahan yang digunakan. Bagi kritikan dalaman pula, kritikan dalaman ini merupakan satu proses untuk menentukan kemunasabahan, kerasionalan dan kewarasan bagi memastikan sumber itu tulen atau palsu dari segi isi kandungannya. Kritikan dalaman ini dibuat selepas kritikan luaran. Kritikan ini tidak akan diterima jika kritikan luaran tidak diterima. Kritikan dalaman dibuat melalui 5 proses iaitu tafsiran verbal, tafsiran teknikal, tafsiran logik, tafsiran psikologi dan tafsiran fakta. Baiklah, kita terus kepada kehendak soalan iaitu perbezaan kritikan luaran dan kritikan dalaman melalui aspek yang akan yang telah kami kenal pasti iaitu yang pertama ialah maksud, yang kedua kaedah pelaksanaan, yang ketiga pihak yang terlibat dan yang keempat persoalan yang dikemukakan. Baiklah, kita pergi kepada perbezaan yang pertama iaitu perbezaan maksud. Apa yang kita dapat lihat di sini, kritikan luaran dan kritikan dalaman mempunyai maksud yang berbeza. Misalnya, kritikan luaran merupakan usaha-usaha ahli sejarah untuk mengesan ketulenan, keaslian dan kesahihan suatu sumber sejarah daripada sifat fizikal dan luarannya sahaja. Oleh itu, dapat kita simpulkan bahawa kritikan luaran ini merupakan kajian terhadap apa yang tersurat atau apa yang dapat dilihat dengan mata kasar. Misalnya, kajian terhadap jenis kertas, gaya dan struktur bahasa serta gaya tulisan tangan. Bagi kritikan dalaman pula, kritikan dalaman merupakan satu proses untuk menentukan kemunasabahan, kerasionalan dan kewarasan bagi memastikan sumber itu tulen atau palsu dari segi isi kandungannya. Oleh itu, kita dapat menyimpulkan bahawa kritikan dalaman merupakan satu kajian terhadap apa yang tersirat dan yang tidak terlihat dalam bentuk fizikal. Oleh itu, bagi menjalankan kajian terhadap kritikan dalaman, ianya memerlukan tafsiran yang tersendiri. Misalnya, kita dapat lihat daripada 3 aspek iaitu pertama ialah unsur penulisan iaitu sama ada sesuatu sumber itu berkaitan dengan mitos atau legenda atau sebaliknya. Yang kedua ialah latar belakang saksi, yang mana pengkaji perlu melihat sama ada saksi tersebut atau berkepentingan ataupun tidak. Jika berkepentingan, saksi cenderung untuk berat sebelah ataupun memberikan keterangan palsu. Yang ketiga ialah bukti-bukti yang bercanggah. Bukti-bukti yang bercanggah ini perlu dikenal pasti untuk mengesan kesahihan bukti. Oleh itu, pengkaji perlu melihat kejujuran orang sumber. Jadi di sini kita dapat menyimpulkan bahawa
Maksud bagi kritikan luaran dan kritikan dalaman mempunyai perbezaan, iaitu apa yang paling ketara adalah melalui sifat fizikal dan sifat dalaman, yang mana kita dapat bagi kritikan luaran kita dapat lihat dengan mata kasar, iaitu secara tersurat, manakala kritikan dalaman kita perlu mentafsir, iaitu sesuatu yang perlu dilihat secara tersirat. Seterusnya kita lihat kepada perbezaan yang kedua, iaitu perbezaan kaedah pelaksanaan. Bagi kritikan luaran, pelaksanaannya dilaksanakan melalui ujian, iaitu yang pertama ialah ujian kimia. Ujian kimia ini bertujuan untuk menentukan umur dan tarikh sebenar sumber sejarah. Ujian ini tidak dijalankan oleh pengkaji secara sendiri, tetapi dijalankan oleh orang yang lebih pakar, iaitu ahli kimia itu sendiri. Misalnya, pengesahan manuskrip jurnal yang disimpan oleh Frank Swettenham yang mengandungi catatan dari bulan April 1894 hingga Februari 1897. Manuskrip tersebut telah disahkan tulen apabila pakar kimia menyatakan bahawa kertas dan dakwat yang digunakan sememangnya berumur lebih kurang 100 tahun. Yang kedua ialah ujian bahasa. Ujian ini dijalankan kerana bahasa bersifat dinamik dan sentiasa berubah-ubah. Misalnya, gaya bahasa sesebuah kelompok masyarakat akan berubah dari sudut nahu, struktur ayat, ejaan, istilah dan tanda baca. Contohnya, penggunaan ayat dalam bahasa Melayu dalam karya Sulalatus Salatin dilihat berbeza dengan penggunaan ayat pada masa kini. Hal ini terjadi kerana berlakunya transformasi bahasa, iaitu daripada bahasa Melayu klasik kepada bahasa Melayu moden. Oleh itu, hikmat pakar, iaitu ahli filologi, diperlukan untuk menilai gaya dan bahasa daripada teks atau sumber yang digunakan bagi menentukan kesahihannya. Bagi kritikan dalaman pula, kritikan ini dijalankan melalui proses tafsiran, iaitu yang pertama ialah tafsiran verbal. Tafsiran verbal ini dibuat untuk mengetahui dan menerangkan makna perkataan dan ayat, yang mana proses ini turut melibatkan proses literasi. Dalam konteks ini, pengkaji melakukan tafsiran verbal untuk mendapatkan idea yang cuba ditonjolkan oleh penulis dokumen. Bagi proses literasi tadi, proses ini merupakan satu proses untuk menterjemahkan petikan daripada satu bahasa kepada bahasa yang lain. Proses ini amat penting untuk memahami sesuatu dokumen ataupun sumber sejarah. Tafsiran yang kedua ialah tafsiran teknikal. Tafsiran ini dijalankan untuk menjelaskan tujuan penulis, sumber yang dilakukan penulis, iaitu pengkaji ingin menjelaskan tujuan penulisan oleh penulis tersebut. Tafsiran teknikal ini dibuat berasaskan dua pertimbangan, iaitu tujuan penulisan dan bentuk bacaan yang tepat. Ini adalah bertujuan untuk membezakan antara sumber yang hanya memberi maklumat sahaja atau sumber yang bercampur kepada ahli sejarah. Baiklah, kita sambung kepada pembentangan tadi. Itu saya akan menyambung semula perbezaan. Bagi kritikan luaran, ujian yang ketiga ialah ujian tulisan tangan. Ujian tulisan tangan ini dijalankan untuk mengenal pasti sama ada berlakunya peniruan terhadap tulisan tangan orang lain. Hal ini bertujuan untuk menguji ketulisan sumber dengan membandingkan tulisan tangan penulis asli dengan penulis yang lain. Dalam konteks ini, pakar akan dapat mengenal pasti ciri-ciri persamaan dan perbezaan tulisan yang dihasilkan oleh individu yang sama ataupun individu yang berlainan. Contohnya, kes pemalsuan buku harian Hitler yang dibuat oleh individu yang berkepentingan. Dalam kes ini, semua catatan telah dibuat dengan meniru tulisan Hitler, termasuklah menurunkan tanda tangan pada setiap helaian muka surat buku tersebut. Oleh hal yang demikian, pakar paleografi telah diminta untuk membandingkan tulisan tersebut dengan dokumen-dokumen lain yang ditulis oleh Hitler, yang pada akhirnya berjaya mengesan bahawa terdapatnya pemalsuan terhadap buku tersebut.
Bagi ujian yang keempat ialah meneliti bahan yang digunakan untuk menghasilkan dokumen. Proses ini dijalankan untuk mengenal pasti sama ada bahan yang digunakan tersebut sudah wujud ataupun belum pada ketika itu. Misalnya, jika sumber ditulis di atas kertas, umur sumber hendaklah kurang daripada 1000 tahun kerana kertas hanya digunakan bermula tahun 1150 Masihi. Misalnya, dalam kes pemalsuan buku harian Hitler, penipuan dikesan kerana benang yang digunakan untuk menjilid buku tersebut wujud selepas kematian Hitler. Keadaan ini berjaya menunjukkan bahawa buku tersebut telah wujud selepas kematian Hitler. Bagi kritikan dalaman pula, saya sambung kepada ujian yang ketiga, iaitu saya sambung kepada tafsiran yang ketiga, iaitu tafsiran logik. Tafsiran logik ini adalah bertujuan untuk menyambung pelbagai bahagian sumber mengikut kaedah pemikiran yang betul. Misalnya, ahli sejarawan boleh memberikan idea dan pandangan terhadap tafsiran sumber yang dikaji, tetapi hendaklah berasaskan kepada kebenaran peristiwa sejarah yang telah berlaku. Bagi tafsiran keempat ialah tafsiran psikologi. Tafsiran psikologi merupakan proses membaca mengikut sudut pandangan bagi mendapatkan pemikiran sejarah. Biasanya proses ini berkaitan dengan idea emosi seorang penulis atau ahli sejarah. Misalnya, sekiranya mereka dipengaruhi oleh emosi, mereka cenderung untuk menghasilkan tafsiran yang berat sebelah dan tidak bersikap profesional. Sebagai contoh, ramai dalam kalangan ahli sejarah barat yang terdiri daripada pegawai tadbir British yang menulis tentang sejarah Malaysia gagal memberikan tafsiran secara tepat dan jelas. Hal ini terjadi kerana penulisan mereka bersifat Eurocentrik ataupun sentrik Eropah yang cenderung untuk bersifat berat sebelah dengan hanya menceritakan sisi baik British semata-mata. Bagi yang kelima ialah tafsiran fakta. Proses ini dilaksanakan setelah ahli sejarah berjaya memahami makna dan kandungan sumber atau dokumen yang dikaji. Proses ini dilakukan menggunakan satu atau lebih fakta sejarah yang signifikan bagi menjelaskan sebab dan akibat sesuatu peristiwa berlaku. Hal ini amat penting kerana kebenaran sejarah akan bergantung kepada kebenaran fakta yang dikemukakan menurut ahli sejarawan iaitu Ibn Khaldun. Baiklah, aspek seterusnya yang akan diutarakan dalam pembentangan ini adalah aspek perbezaan pihak yang terlibat di antara kritikan luaran dan juga kritikan dalaman. Yang pertama adalah untuk kritikan luaran yang melibatkan ramai pihak seperti ahli-ahli kimia, ahli filologi dan juga ahli paleografi. Ahli kimia di sini adalah dihaskan untuk ujian kimia, manakala ahli filologi adalah dihaskan untuk ujian bahasa dan ahli paleografi dihaskan untuk ujian tulisan tangan. Berbeza pula dengan kritikan dalaman yang tidak melibatkan ramai pihak, iaitu hanya melibatkan pengkaji sejarah dan sejarawan itu sendiri. Contoh sejarawan adalah Datuk Dr. Wan Syamsuddin, Muhammad Yusof dan juga Ibn Khaldun. Dalam hal ini, sedikit pihak yang terlibat adalah penting untuk pemerhatian yang teliti supaya sumber sejarah dapat disahkan logik dan tulis. Aspek seterusnya yang akan kita kupas dalam pembentangan ini adalah dari aspek perbezaan persoalan yang dikemukakan di dalam kritikan luaran dan juga di dalam kritikan dalaman. Yang pertama kita lihat kepada kritikan luaran, iaitu terdapat 5 persoalan utama yang akan dikemukakan sebelum menjalankan kajian. Iaitu yang pertama adalah bilakah sumber dicatat atau direkodkan. Soalan ini bertujuan untuk menentukan usia sumber. Yang kedua, di manakah sumber dihasilkan? Soalan ini bertujuan untuk melihat sama ada tepat atau tidak tempat penemuan sumber tersebut. Soalan yang ketiga adalah siapakah yang menghasilkannya?
Jadi tujuan soalan ini dibuat adalah untuk mengetahui siapa penulis asal. Seterusnya, soalan yang keempat adalah bahan yang dihasilkan diperbuat daripada apa? Yang bertujuan untuk mengenal pasti betul atau tidak bahan itu telah wujud pada waktu tersebut. Dan untuk soalan yang terakhir iaitu apakah bentuk sumber yang dihasilkan? Tujuan persoalan terakhir ini adalah untuk memastikan keaslian sumber. Jika dibandingkan dengan kritikan dalaman hanya mengemukakan persoalan utama iaitu adakah kandungan itu tepat, rasional dan logik. Jadi, dalam aspek ini, persoalan ini mendukung tujuan kritikan dalaman yang dibuat iaitu untuk mengenal pasti ketepatan sumber. Contohnya, aliran rasionalisme daripada Benedict Spinoza dan Immanuel Kant yang membuat kesimpulan bahawa isi kandungan kitab suci iaitu Taurat dan Injil yang tidak sah kerana bertentangan dengan logik asal. Jadi contoh persoalan adalah berkaitan dengan kitab Injil yang berbunyi, adakah kitab Injil pada ketika itu adalah tulen? Hal ini kerana telah berlakunya perubahan pada ayat yang dikenali sebagai koma Johannium atau 3 kesaksian langit yang menurut Charles Francis Porter, ayat tersebut dianggap sebagai satu bentuk pemalsuan yang disengajakan. Baiklah, yang terakhir rumusan yang dapat kita buat adalah, jadi terdapat perbezaan dalam kritikan luaran dan dalaman dalam bidang sejarah. Namun begitu, kedua-duanya tetap mempunyai maklumat yang sama iaitu untuk mewujudkan kebenaran sejarah. Kedua-duanya juga penting untuk menghasilkan dokumen, sumber dan fakta sejarah yang sahih tanpa menggunakan sumber yang bercanggah. Yang terakhir, kedua-duanya juga sangat membantu untuk membentuk penulisan yang lengkap, padat, berkualiti serta dapat mencapai tahap kebenaran sejarah. Jadi, itu sahaja dari kumpulan kami. Sekian, terima kasih.